Tajuk kita pada malam ini apa dia? Jalan-jalan ke syurga. Saya ubah sikit tajuk. Jalan-jalan ke syurga. Tapi akan rujuk juga buku ini, Ya Allah bersamamu aku bahagia. Tapi ada satu lagi buku yang sangat bagus, tapi buku ni kita tak bawa. Itu juga jalan kita ke syurga, menghimpunkan hadis Nabi yang mengaitkan amalan ini dengan syurga. Subhanallah. Tapi saya nak sambung juga apa yang Tuan Pengerusi, Ustaz Pengerusi sebut pasal masjid tadi. Pasal masjid. Apakah masuk masjid? Asal perkataan daripada sajadah, sujud. Masjid maksudnya tempat sujud. Subhanallah. Kalau musalla daripada solat jadi musalla, tempat solat. Solat itu solat kan? Musalla tempat solat. Masjid bermaksud tempat kita sujud. Adakah kita tak sujud di rumah? Kita sujud. Tetapi di rumah kita buat juga perkara lain. Kita tidur, kita makan, kita rehat. Tetapi rumah Allah ini memang khusus untuk tempat sujud. Pernah satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, diminta oleh seorang sahabat supaya menjamin dirinya untuk masuk syurga. Lalu Rasulullah pun berkata, bantulah aku untuk menjaminmu masuk ke syurga dengan memperbanyakkan sujud. Subhanallah. Maksudnya ciri-ciri orang yang akan masuk syurga bersama Rasulullah adalah orang yang banyak bersujud kepada Allah. Dan orang yang suka masuk masjid, selalu datang ke masjid, itu adalah ciri-ciri atau tanda dia paling banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak muslimin-muslimat? Kadang-kadang bila dekat rumah nak buat solat sunat agak berat berbanding bila datang masjid. Bila datang masjid, kita automatik masuk je solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu kita tengok orang lain solat lagi. Imam pun tak datang lagi contohnya. Kita pun buat pula solat sunat qabliyah. Lepas tu mungkin kita buat juga sementara menunggu buat solat-solat sunat yang lain. Berbeza kalau di rumah, kadang-kadang kita cenderung untuk solat fardu saja. Dah bagi salam tu, terus nampak kerja rumah. Bagi salam, bukan tunggu bagi salam. Masa angkat takbir tu lagi, Allahu Akbar. Kenapalah tidak siap-siap keluarkan ayam dalam peti ais? Kalau tak boleh, lepas solat terus masak. Sebab kita solat dalam suasana rumah, nampak kerja rumah. Tapi bila kita melangkah ke rumah Allah, Allah telah mula kosongkan hati kita dengan urusan-urusan dunia. Sebab ketika melangkah itu saja, hadis Nabi, gugur dosa, angkat darjat dan diberikan pahala sedekah untuk setiap langkah. Tadi Al-Fadhil Ustaz Pengerusi sebut apa? 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Iaitu salah seorangnya mereka yang terikat hatinya dengan masjid. Saya rasa jujurnya kita lebih banyak terikat hati dengan telefon. Telefon kalau tertinggal patah balik, betul atau tidak? Kita kata ada banyak urusan dengan telefon, sekian-sekian. Kita rasa tak boleh hidup. Tetapi kita boleh je hidup satu hari tanpa baca Al-Quran. Kita boleh je hidup tanpa satu hari tanpa pergi ke rumah Allah. Bukan rasa resah gelisah. Bahkan satu hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, tak melangkah ke rumah Allah tidak membuatkan kita rasa resah gelisah. Jika beginilah keadaan hidup kita, kita sebenarnya berada di kalangan orang yang lalai. Orang yang lalai dengan dunia. Ciri-cirinya adalah dalam satu hari, dia tidak rasa resah gelisah jika dia tidak baca Al-Quran. Dalam satu hari, dia tidak rasa resah gelisah jika kakinya tidak melangkah ke rumah Allah. Sebab itulah di antara musibah yang berat bagi kita orang Muslim, orang mukmin, apabila terhalang kaki kita ke rumah Allah dan terhalang lidah dan mata kita melihat Al-Quran. Mungkin kerana sibuk, mungkin kerana apa sahajalah. Dan ia lebih dituntut kepada lelaki, tetapi perempuan juga afdal datang ke masjid
dalam keadaan selamat daripada fitnah. Dan insya-Allah menuju ke masjidlah tempat yang paling kurang fitnah berbanding ke pasar, berbanding ke tempat melancong, berbanding ke tempat-tempat yang lain. Sebab bila datang masjid kebanyakan muslimat tutup aurat. Kebanyakannya lalu jalan yang berasingan, pintu pun asing. Datang pula dengan pasangan. Kita dalam keadaan terjaga. Betul atau tidak wanita sekalian? Beza bila solat di rumah Allah dengan di rumah kita. Ketenangan, kekhusyukan. Kecuali ada anak kecil lah. Saya ada anak kecil juga yang nombor 7 tu 2 tahun lebih. Kakaknya pula 4 tahun lebih. Bergabung dua orang ni walaupun sama perempuan lebih daripada lelaki. Kalau saya bawa ke masjid, saya paling tak khusyuk. Bila saya start je semayang, dua orang tu jalan-jalan depan. Saya dalam hati, ya Allah janganlah dipijak spek makcik tu. Kadang kan dia jalan, orang letak spek mata kan. Kadang dia buka-buka beg. Subhanallah. Rasa malu juga orang tanya, ini anak siapa? Kita tengok anak Ustazah Azma. Orang ada anak kecil kita faham. Dia lebih tenang dan selamat keadaannya bila solat di rumah. Jadi saya nak bacakan subhanallah 10 ganjaran ataupun 10 jalan ke syurga melalui urusan kita ataupun ibadah yang berkaitan dengan masjid. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, ia merupakan surah yang ke-9. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid ataupun orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan kalam Rasulullah tetapi firman Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan kita tahu syarat utama untuk masuk syurga Allah adalah iman. Adalah iman. Dan Allah berfirman, hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saja orang yang akan memakmurkan rumah Allah. Dalam sabda Nabi yang lain, Nabi bersabda, sekiranya kamu tahu nilai solat di masjid, maka kamu akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Maksudnya sakit tak larat dah ni, jalan dah tak boleh, yang boleh merangkak. Nabi kata kalau kamu tahu nilai besarnya pahala dan ganjaran kelebihan orang yang solat di masjid berjemaah ini, nescaya kamu akan datang walaupun kamu terpaksa merangkak. Dan bahkan Nabi kata kamu akan saling mencabut undi. Saling cabut undi. Maksudnya kalau Allah buka hijab, kelebihan orang datang masjid nampak pahala sekian-sekian. Nampak para malaikat mendoakan, betapa ramai doa malaikat ini. Nescaya manusia berebut-rebut masuk masjid sampai tak muat masjid, sampai kena cabut undi nama siapa yang naik. Sampai begitu sekali. Sebab itulah Allah berfirman hanya orang beriman, iaitu orang yang yakin dan percaya dengan janji Allah sahaja yang benar-benar berjaya memakmurkan masjid. Subhanallah, Allahu Akbar. Ramai yang berpeluh ke? Ke saya seorang saja? Ramai juga yang berpeluh ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah satu peluh yang akan jadi saksi di mahsyar kelak. Kita kadang peluh beratur nak masuk bank. Kadang berpeluh beratur nak beli makanan dekat pasar malam, berpeluh juga kan. Tetapi peluh yang menitik di rumah Allah, di majlis ilmu, di tempat-tempat yang baik, ini peluh akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Jadi walaupun berpeluh, tenang-tenang saja ya. Saya pun buat-buat tenang ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pernah ya pergi ke sebuah masjid. Masjid ni sebelah sahaja. Kalau di Seremban Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ni dia punya macam sultan itu ada 4. Dia panggil undang. Tok undang. Ada 4, bukan seorang. Tok undang Sungai Ujung, tok undang sekian-sekian. 4 orang ni dia akan apa-apa keputusan mesti hasil daripada 4 ini. Hari itu saya pergi tok undang yang di daerah. Daerah saya duduklah Seremban. Ini tok undang yang paling utama.
ziarah ke rumah dia dan sebelahnya adalah masjid. Masjid yang agak besar dan masjid di bawah jagaan beliau. Bila pergi masjid tu tak ada aircon. Masjid ni ada aircon tak? Ada aircon. Oh, itu. Ada, Masya Allah. Ini bukan nak komplain masjid ni ya. Masjid tu tak ada aircon. Lepas tu Tok Undang tu cakap begini, ini orang besar ni, orang istana ni, dia hidup sangat bukan dhaif, dia sangat sederhana. Walaupun dia boleh memilih mewah, sebab ini tahap taraf sultan ni, tahap orang istana ni. Dia kata, saya memang tidak benarkan siapa-siapa pun walaupun pihak-pihak berkuasa nak pasang aircon di masjid ini. Sebab yang perlu rasa sejuk itu dalam hati. Masuk masjid walaupun suasananya panas ke dan sebagainya, tapi kalau hati itu sejuk, hati itu paling utama mencari redha Allah, nak fokus solat, maka panas pun tidak terasa panas. Tiba-tiba bila dia cakap macam tu, saya pula rasa panas. Bukan rasa panas apa, terasa tersentak. Dia kata kadang orang komplain masjid ni panas. Dia jawab apa? Yang panas tu hati kamu. Saya bila fikir betul apa yang dia kata. Sebab apa? Bayangkan dia, kalau kita suka sesuatu, beratur panjang, berdiri lama, panas pun kita tak kisah. Betul atau tidak? Sebab apa? Suka, gembira, tak sabar, seronoknya kita. Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita teliti ya, masjid-masjid ketika awal Rasulullah SAW membina, mana ada kipas, mana ada sesuatu yang menyejukkan. Semuanya dibina di atas tanah, hanya penutup dengan kadarnya saja. Kalau musim panas bagaimana? Tetapi Rasulullah boleh solat, para sahabat boleh solat. Kita tahu Rasulullah solatnya sangat lama kalau solat sunat. Itu pun dalam masjid. Rasulullah SAW pernah menunaikan solat ini dalam hadis yang sahih. Pada rakaat pertama Nabi baca Al-Fatihah, kemudian Nabi menyambung baca surah Al-Baqarah sampai habis. Kemudian Nabi menyambung surah Ali Imran sampai habis dan surah An-Nisa sampai habis. Semuanya hampir 6 juzuk pada satu rakaat. Kemudian Nabi sujud, Nabi rukuk sama dengan Nabi berdiri. Maksudnya kepenatan, kepanasan semua tidak menghalang apabila hati itu besarnya cinta kepada rumah Allah dan kepada majlis ilmu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita tengok pemain-pemain bola ataupun orang yang tengok bola, tempat panas, bersesak-sesak, bukan ada kipas aircon terbuka, tapi sebab suka sangat bola tak kisah. Tetapi ramai orang bila memilih-milih rumah Allah, pilih mana yang paling sejuk kadang tu, mana yang paling baru, mana yang paling selesa. Sebenarnya semua itu terletak pada hati kita. Masya Allah. Itu mau memujuk ya. Jadi tenang-tenang, Masya Allah.